Di sini ada dua peringkat. Peringkat pertama, kerajaan pusat gagal untuk melaksanakan tanggung jawab amanah yang diberikan orang Sabah kepada kerajaan pusat. Itu confirm gagal. Yang kedua, sementara negeri pun gagal untuk melaksanakan tanggung jawab di peringkat negeri. So ini ada dua perkara. Misalnya di segi pembangunan rangkaian jalan raya, highway misalnya, itu bukanlah tanggung jawab kerajaan negeri, itu adalah tanggung jawab kerajaan pusat. Ini federal road, ini anda kerajaan pusat. Education anda kerajaan pusat. Hospital kerajaan pusat. Kemudahan seperti even bekalan air, walaupun anda state, tetapi juga ada dalam clause tertentu bahwa ada pihak kerajaan pusat terlibat secara langsung untuk membantu kerajaan-kerajaan untuk memberikan peruntukan tentang soal air. Jadi pada saya ialah pertama, kerajaan pusat gagal untuk menunaikan amanah yang telah diberikan oleh rakyat Sabah. Itu saya akui. Yang kedua, kerajaan negeri pula yang dipimpin oleh bukan saja di zaman Datuk Musa, di zaman yang terawal pun dalam Barisan Nasional selama 18 tahun juga gagal. Disebabkan pertama, yang dibuat pada tahun 1994 ialah sistem pergiliran ketua menteri, rotation system. Itu memusnahkan segala-galanya. Bukan saja memusnahkan ekonomi, malahan memusnahkan struktur pentadbiran negeri. Apabila berlaku sistem pergiliran tiap-tiap 2 tahun, maka pegawai kerajaan terumbang-ambing. Bila sampai 6 bulan, maka pegawai kerajaan akan tertanya siapa, who is the next ketua menteri. Jadi mereka pun pertama, mereka ada kebimbangan, mungkin mereka akan ditukar oleh ketua menteri yang akan mengambil alih. Yang keduanya, apakah kerja-kerja yang dibuatnya dalam masa 2 tahun itu diterima oleh ketua menteri yang baru. So ini semua rusak. Ini sistem ini, walaupun Tun Mahathir popular, tapi sebenarnya sistem ini adalah sistem yang merosakkan segala-galanya di Sabah. Di segi ekonomi, di segi pentadbiran perkhidmatan awam, di JLC, dan juga secara langsung melibatkan rakyat. Sebab bila ada berlaku pertukaran, dasar polisi berubah. Walaupun dia kata dia akan teruskan polisi ketua menteri yang selepas dia, tapi dia juga akan menambah polisi-polisi dia ataupun program-program dia. Pertama, dia mesti harus menunaikan permintaan rakan-rakan, sahabat-sahabat dia dalam parti dia sendiri. So dia tidak boleh ambil alih, katakan saya rancang begini 50 juta, 60 juta atau malahan bilion-bilion, tetapi pada masa yang sama ini projek sudah dimulakan. Dan dia juga akan create lagi ada projek untuk satu menunaikan kehendak rakan-rakan, sahabat-sahabat dan dalam parti dia sendiri. Jadi itu yang saya katakan, sistem rotation pemilihan ketua menteri telah rosak dalam semua sektor, semua faktor.